Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan saya ucapkan kepada Ustaz Syarif Abdul Rahman yang kita raikan pada hari ini. Alhamdulillah. Seterusnya tidak dilupakan juga kepada semua penonton My Tadabbur Time sesi keempat pada hari ini yang berada di live Facebook. Alhamdulillah. Dan mungkin semua peserta yang berada di live mungkin boleh komen di ruangan komen, insya-Allah. Daripada mana tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah sedang bersiaran pada hari ini. Alhamdulillah. Mungkin boleh komen daripada mana bersiaran pada hari ini sebelum kita mula, insya-Allah. Alhamdulillah dah 60 orang sedang menonton My Tadabbur Time sekarang, insya-Allah. Ada yang cakap tadi, Ustaz, tak sabar ni nak dengar sesi Ustaz. Alhamdulillah. Barakallah. Daripada Rembau ada, Alhamdulillah, daripada Kelang, daripada Singapura, Masya Allah, daripada Perlis, Sik, Kedah, Kuala Lumpur, Kuala Terengganu. Alhamdulillah, saya ucapkan tahniah kepada tuan-tuan, puan-puan yang sudi bersama kita pada hari ini. Untuk pengetahuan semua, ini adalah My Tadabbur Time sesi keempat. Alhamdulillah kita dah berlalu 3 sesi yang lepas bersama dengan asatizah kita. Dan insya-Allah ada berbaki lagi, insya-Allah 4 lagi sesi selepas ni, insya-Allah. Jadi kita hidangkan kepada tuan-tuan puan-puan perkongsian ilmu, tadabbur Al-Quran, refleksi Al-Quran sepanjang Ramadan ni, insya-Allah. Jadi sebelum Ana serahkan kepada Ustaz Syarif, sudilah kita mengenali dengan lebih lanjut tentang Ustaz kan. Ustaz dah tak asing lagi dengan kita. Macam hari ni, Masya Allah, kuliah Ustaz pagi tadi ada kan Ustaz, pukul 9 lebih tadi, Masya Allah. Dan ada juga di IKIM ya Ustaz, pukul apa tadi, pukul 11 lebih, Masya Allah, dan 11. Dan hari ni, dan sekarang pukul 3 kan, Masya Allah. Moga-moga Allah beri kekuatan kepada Ustaz untuk terus menyampaikan ilmu kepada kami. Alhamdulillah, bukan mudah sebenarnya kan nak menjadi penceramah, nak sampaikan ilmu, Masya Allah. Jadi Ustaz sudi untuk bersama kita. Untuk pengetahuan semua, Ustaz Syarif Abdul Rahman berasal daripada Kelantan, Tumpat Kelantan ya Ustaz. Alhamdulillah, sama negeri betul kita Ustaz. Alhamdulillah. Dan Ustaz jurulatih utama Tadabbur Center dan juga pengarah urusan paradigma ibrah Sendirian Berhad. Pendidikan dari sudut pendidikan, sarjana muda bahasa dan sastera Arab di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Ustaz adalah saya punya senior lah dalam semasa degree dulu. Dan pada tahun 2020 Ustaz sambung ke peringkat sarjana, iaitu sarjana Al-Quran dan As-Sunnah di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan Ustaz juga menulis banyak buah buku, banyak buku-buku Ustaz di pasaran, Masya Allah, antaranya buku Perempuan yang Baik-Baik dalam Al-Quran, Menggali Khazanah Ilmu Munasabah, Pengikut yang Merosakkan, Kompas Anbiya, Kompas Al-Mut, Kompas 114, Masya Allah. Banyak dah karya-karya yang Ustaz dah hasilkan. Alhamdulillah, kita dapat manfaatkan, insya-Allah. Jadi tanpa membuang masa, hari ini insya-Allah kita akan mengembara dalam surah Ar-Ra'du, insya-Allah. Surah yang mana surah dalam juzuk 13 yang mengandungi 43 ayat. 43 ayat. Dan kita akan mendengarlah, Ustaz akan kupas, Ustaz akan share bersama kita, insya-Allah, ibrah surah Ar-Ra'du. Jadi saya serahkan kepada Ustaz sekitar 45 minit hingga 50 minit macam tu, insya-Allah, untuk perkongsian Ustaz. Falyatafaddal mashkura. Ustazah, benarkan saya share skrin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Terima kasih pada Ustazah Nik Fatma selaku pengerusi ataupun selaku
penggerak utama kepada Mutiara Tadabbur dan juga Asatizah Tadabbur Center. Alhamdulillah. Seterusnya seluruh para penonton ilmu Al-Quran yang terpilih, yang dipilih Allah untuk bersama dengan surah Ar-Ra'd. Saya bukan yang terbaik untuk berkongsi tentang surah Ar-Ra'd, tetapi mudah-mudahan sedikit pengalaman mengkaji surah ini dapatlah untuk membantu dengan izin Allah saudara-saudari semua ada perasaan ingin membaca surah ini walaupun di luar daripada bulan Ramadan. Kerana barangkali kalau kita baca pada hari ini kerana 13 Ramadan, kerana juzuk 13, kerana ia syarat untuk khatam Al-Quran, maka ia adalah laluan lebuh raya yang perlu anda lalu. Kalau tidak sampai ke kampung yang bernama khatam Al-Quran. Tuan-tuan yang saya hormati, ustazah yang saya doakan rahmatullah, Ra'du berasal daripada kalimah ra'ada. Ra'ada. Dan bahasa Arab ini ada maksud pada kalimah tersebut. Ia adalah bermaksud sebelum orang Arab menamakan guruh bunyi yang kedengaran selepas kelihatan kilat yang kemudiannya menghasilkan hujan. Kalimah ra'ada ini memang orang-orang Arab gunakan pada maksud pergerakan. Apabila sesuatu itu bergerak, berlakunya pergerakan dan kedengaran bunyi pergerakan tersebut, ya, dan berlakunya perubahan, pergerakan yang mana berlakunya perubahan daripada satu zat yang berupa begitu kepada satu zat yang berupa, daripada satu zat yang berupa A tiba-tiba pergerakan yang berlaku menyebabkan rupanya bertukar menjadi B. Maka pergerakan yang boleh didengar itu dinamakan ra'ada. Jadi tidak sedikit orang-orang Arab yang kita dapat dengar nama mereka Syekh Ra'id, kerana ia menggambarkan pergerakan. Jadi ini bukan sebarang pergerakan, kerana dalam bahasa Arab yang begitu kaya dengan perkataan ini, pergerakan juga boleh disebut harakah. Ya, harakah boleh disebut pergerakan, apa lagi ustazah? Sesuatu yang bergerak kan dalam bahasa Arab. Tetapi bila sesuatu yang bergerak yang dapat kedengaran bunyi dan berlaku perubahan, kita boleh buat perbandingan daripada sebelum dia bergerak dan selepas dia bergerak, itu namanya ra'ada. Lalu kenapa orang Arab menamakan fenomena guruh dalam bahasa Melayu dengan ar-ra'du? Adalah kerana ar-ra'du adalah fenomena yang boleh didengar dan ia sebenarnya adalah suatu bentuk pergerakan bunyi selepas pergerakan cahaya. Hari ini sains memang menjelaskan, iaitulah kita akan nampak kilat terlebih dahulu. Dan ia adalah pergerakan cahaya. Yang memang cahaya itu jauh lebih pantas daripada pergerakan bunyi. Lalu kita nampak terlebih dahulu kilatannya, barulah kemudiannya selepas beberapa saat kita dapat mendengar bunyi daripada kilat tersebut yang bernama guruh. Betapa lambatnya kemunculan bunyi kerana ada proses pergerakan yang menyebabkan sampai ke telinga lebih lewat daripada apa yang sampai di mata. Apa yang sampai di telinga lebih lewat daripada apa yang sampai di mata, walhal ia adalah proses yang sama. Proses yang berlaku dalam satu masa yang sama. Ya. Jadi apabila kita memahami maksud ra'ada dan kena mengena dengan fenomena guruh di langit, maka kita akan lebih menghargai kenapa Al-Quran menamakan satu surah yang khusus dengan nama Ar-Ra'du. Keyword pentingnya adalah pergerakan. Ya. Sebagaimana bunyi bergerak lalu sampai ke telinga, sebagaimana cahaya bergerak lalu sampai ke mata, begitulah juga apa berlaku selepas kilat dan guruh, iaitulah pergerakan awan untuk menjatuhkan hujan dari atas ke bawah yang juga pergerakan,
dan menyebabkan tanah mati mengalami kehidupan yang juga pergerakan. It is all about, apa Ustaz dalam bahasa Inggeris? Semuanya adalah mengenai pergerakan, movement, ya, barangkali lah. Nah, bila kita faham nama surah ini, insya-Allah tuan-tuan akan lebih mudah faham apa yang terkandung dan dikandung oleh surah ini. Ia memang cerita tentang pergerakan. Sebagai contoh, bayi dalam kandungan berlaku pergerakan ataupun tidak, wajib berlaku pergerakan. Baru itu tanda kehidupan. Dan pergerakannya dari satu minggu ke satu minggu, dari satu bulan ke satu bulan, dari satu trimester ke satu trimester adalah pergerakan yang kita dapat lihat perbandingan dari sudut saiz. Daripada zygote, embryo, fetus, kita dapat lihat saiznya berkembang. Kan saya sebut tadi, ia bukan sekadar pergerakan, bahkan ultrasound boleh bunyi, boleh dengar. Dan kita dapat lihat perbezaan dari sudut saiz. Kalau tak ada perubahan, itu bukan ra'ada. Itu barangkali harakah. Tetapi bila berlaku perubahan daripada zat berbentuk A kepada zat berbentuk B, itu namanya ra'ada. Dan menarik, Allah Subhanahu wa taala memaparkan pada ayat yang ke-8 surah Ar-Ra'du, di mana Allah memaparkan cerita tentang bayi dalam kandungan seorang wanita, untha. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha. Allah saja yang maha mengetahui tentang apa di dalam kandungan wanita yang hamil itu. Jantinanya, ya, dan segala takdir rezeki yang telah ditentukan. Dan tidak cukup sekadar Allah menerangkan tentang Allah maha mengetahui tentang apa dalam rahim seorang ibu. Allah sebut dalam rahim itu juga akan ada proses pergerakan. Dan pergerakan itu adalah wama taghidul arhamu wama tazdad. Apa yang dighad, artinya ditahan, dibatas. Maknanya dalam rahim itu, bayi itu ada mengalami keterbatasan. Dan ada mengalami kemajuan. Ada benda Allah tahan, ada benda Allah majukan ke depan, ada benda Allah biarkan ia tidak bergerak. Ia tidak dapat meneruskan pergerakan. Maka antara ulama punya tafsiran adalah fenomena keguguran bayi ataupun kematian bayi. Termasuk dalam makna wama taghidul arham. Dan juga para ulama moden kontemporari menyatakan juga anak-anak istimewa, di mana bila lahir sahaja ke dunia, kita mendapati mereka mengalami kekurangan menurut definisi manusia, OKU. Kita melihat anak itu tidak sebagaimana sihat yang kita mahu. Allah barangkali anugerahkan kita anak yang sindrom Down. Allah barangkali kurniakan anak yang mungkin kurang dari aspek bilangan jari. Maka ini semua fenomena taghid, di mana Allah bataskan daripada berkembang 5 jari 1 tangan, Allah tahan 1 jari daripada muncul, maka hanya ada 4 jari. Ataupun kakinya tidak berfungsi, Allah tahan daripada kakinya menjalankan fungsi. Tetapi ayat ini sangat memotivasikan. Sebab apa? Sebab Allah tidak sebut apa yang aku kurangkan, melainkan akan ada yang aku lebihkan. Setiap kali berlaku taghid, akan ada berlaku tazdad. Maka kalau kita lihat, kita dapat anak perempuan seperti Ibu Maryam, dia mendapat anak perempuan, dia percaya walaupun anak yang dia dapat ini bukan jantina yang dia mahu, tetapi wallahu a'lamu bima wada'at. Dan ayat di sini Allahu ya'lamu. Maknanya Ibu Maryam meyakini Allah mesti bagi lebih lah.
Walaupun di pandangan mataku terdapat kekurangan, aku nak lelaki yang boleh berbakti pada Baitul Maqdis, tapi Allah kurniakan perempuan, aku percaya anak ini diberikan potensi walaysa dzakaru kal untha. Anak perempuan ini akan dikurniakan potensi yang tidak dikurniakan kepada lelaki. Dan memang benar pun di kemudian hari, selang beberapa tahun, baru nampak kelihatan dan jelaslah Maryam adalah wanita terbaik dunia. Tetapi pada hari pertama kelahirannya berlakunya fenomena kurang disenangi. Begitulah juga tuan-puan sekalian, percayalah anak-anak kita yang istimewa, yang masuk sekolah khas, yang mana ya saya baru mesyuarat dengan Ustaz Azam Rasdi di University Sains Islam Malaysia USIM, di mana ada Institut Abdullah bin Umi Maktum, ada orang-orang yang Allah jadikan mereka tak dapat melihat sejak daripada kecil. Ya, yang kita nampak depan mata kita adalah kilat. Kita belum dengar lagi guru. Yang kita nampak depan mata dan terlalu ramai orang menghukum si anak itu dengan judge book by its cover. Lalu kita kecewa. Sedangkan kau belum tahu potensi anak itu. Sebab tu Allah bagi nampak kilat dulu. Lalu setengah kita terpedaya dengan kilat yang bercahaya. Wow. Tunggu dulu. 30 saat selepas itu, 15 saat selepas itu, lokasi anda menentukan berapa lama guruh itu akan kedengaran. Cuba tunggu sekejap. Allah jadikan peraturan alam ini, kilat tak akan bergabung bunyi dengan guruh. Kenapa Allah jadikan peraturan alam ini lepas beberapa saat baru kedengaran guruh? Karena Allah Ta'ala nak beritahu kadang kita tidak boleh sekadar menilai sesuatu pada zahir yang kita nampak. Kerana kilat adalah fenomena cahaya, lalu menyebabkan kita nampak perjalanan di hadapan. Cuba tunggu dulu, guru akan muncul. Itulah potensi yang sebenar. Itulah kekuatan yang sebenar. Anak itu barangkali sindrom Down. Tetapi bab kata Faizal Tahir, dia percaya Allah sedang kurniakan kepada Maryam, anak endanya itu, potensi yang tidak dikurniakan kepada adik-beradik yang lain. Just wait and see. Kita percaya dan peranan kita si ayah dan ibu untuk bangunkan potensi itu. Jadi ayat yang ke-8 ini motivasi kepada seluruh ibu bapa yang Allah uji anak-anak mereka mengalami fenomena kelebihan upaya. Kelebihan upaya. Kenapa nampak taghid tetapi tidak nampak tazdad? Satu, pada memahami tema pergerakan. Kemudian kita lihat pada ayat yang ke-11. Ayat yang sangat popular apabila kita berbicara tentang perubahan sikap. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah nasib sesuatu kaum melainkan hanya apabila mereka yang memulakan perubahan terlebih dahulu pada diri mereka. Adakah perubahan sebuah pergerakan? Sudah pasti. Mana mungkin perubahan tidak berlaku pergerakan? Pergerakan daripada markah Jayyid kepada markah Mumtaz. Itu menunjukkan perubahan. Sebaliknya perubahan daripada 4 flat menjadi 3.4. Itu juga adalah pergerakan yang menunjukkan perubahan. Perubahan apa? Daripada rajin menjadi malas, daripada malas menjadi rajin. Dan ayat 11 ini memang bercerita tentang pergerakan kaum Quraisy daripada fitrah menjadi kufur. Daripada fitrah menjadi kufur. Daripada mereka lahir sebagai fitrah tetapi mereka menjadi kufur. Allah tak akan ubah nasib kaum Quraisy. Allah tak akan ubah azab yang Allah tak akan ubah nasib mereka. Mereka berada dalam keadaan aman dan damai. Terpelihara daripada Ababil, terpelihara daripada Abraha, terpelihara daripada penjajah asing. Allah tak akan ubah keadaan orang-orang Makkah. Terus menerus menikmati air Zam-Zam. Menjadi Ummul Qura. Yang disebut dalam surah Ar-Ra'du. Ummul Qura ni, Makkah ni ibu kepada bangsa Arab. Ummi. Tadi kan kita bicara pasal ibu. Jadi semua orang nak pulang kepada ibu. Makkah ni sumber kehidupan kepada orang-orang Arab berdagang. Allah
tak akan ubah kemajuan mereka rihlat asy-syita'i was-saif. Allah tak akan ubah mereka punya kekuatan keamanan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tetapi hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hinggalah mereka mengubah diri mereka dengan menentang rasul yang diutuskan, maka kami ubah takdir. Kami ubah nasib mereka, kami akan hancur leburkan mereka. Wa idza aradallahu biqaumin su'an, dan bila kami akan jatuhkan mereka azab, tidak ada yang boleh menghalang. Segala pergerakan mereka daripada baik menjadi buruk, kami catat dengan peranan mu'aqibat. Mu'aqibat, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allah sebut dalam ayat yang sama malaikat yang mencatat segala perbuatan gerak-geri orang-orang Quraisy, dan Allah bagi markah. Hasil daripada markah yang dilaporkan oleh malaikat ini, mereka ternyata telah memilih untuk berubah daripada fitrah menjadi kufur, lalu kami akan menetapkan tarikh kehancuran mereka. Ini maksud ayat ini. So ada tema pergerakan. Pergerakan yang menunjukkan mereka telah mengalami perubahan sikap, dan perubahan itu dapat disimpulkan pemarkahannya sebagai mereka memang memilih gagal. Mereka memang memilih untuk menentang Rasul yang diutuskan. So itu tema pergerakan yang kedua dalam ayat 11. Kemudian tuan-tuan perhatikan, ini ayat yang paling penting khususnya dalam bulan Ramadan. Ayat 31. Ayat 31, tuan-tuan perhatikan, bicara tentang Al-Quran. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu aw qutti'at bihil ardu أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. Maksudnya apa? Kalaulah ada satu bentuk bacaan yang boleh menyebabkan gunung beralih daripada tapak asalnya, satu gunung boleh beralih daripada tapak asalnya. Ini pergerakan ke tidak, tuan-puan sekalian? Gunung boleh beralih daripada tapak asalnya. Itu kan pergerakan, itu kan ra'ada. Satu. Yang kedua, au qutti'at bihil ard, ataupun bumi boleh berlaku belahan, pecah. Gempa bumi tak berlaku kalau tidak bermula daripada pergerakan. Skala Richter, qutti'at bihil ard, juga pergerakan bumi. Tadi pergerakan gunung, dan sekarang kullima bihil mauta. Ada tak satu bentuk bahan bacaan yang mana bila dibaca berlaku pergerakan daripada mati menjadi hidup, dan mayat itu bergerak kerana tanda hidup, dia bergerak, dia bangun, dia bercakap. Kullima. Allahu Akbar. Apakah bacaan, satu-satunya bacaan yang boleh menyebabkan gunung bergerak daripada tapak asalnya, bumi bergerak lalu berlakunya terbelah dan gempa, dan mayat bergerak, kubur terbelah, mayat bangun berkata-kata, kecuali Al-Quran. Betapa hebatnya Al-Quran dalam ayat 31 dalam surah yang bermula dengan Alif Lam Ra. Alif Lam Ra adalah huruf-huruf yang membentuk Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaik. Allah tunjukkan betapa hebatnya Al-Quran ini, ia boleh menyebabkan pergerakan yang dahsyat. Pergerakan gunung, pergerakan bumi, pergerakan manusia. Saya ulang, pergerakan gunung, pergerakan bumi, pergerakan manusia. Tiba-tiba Al-Quran kita baca sekarang tidak mencetuskan pergerakan sikap, tidak mencetuskan perubahan sikap. Allah Ta'ala kata, kalau gunung dikurniakan akal dan hati, kalau bumi dikurniakan akal dan hati, kalau mayat dikurniakan akal dan hati mereka masih berfungsi, mereka akan mengalami pergerakan. Tetapi wahai manusia, kamu dikurniakan akal dan hati, kamu membaca Alif Lam Ra, kamu membaca Al-Quran, kamu tidak mengalami pergerakan? Kamu tidak berlaku perubahan? Ar-ra'du adalah pergerakan daripada fasa kering kepada fasa basah. Betul tak? Bila kita nampak kilat, bila kita dengar guruh, itu tandanya akan berlaku pergerakan transition daripada fasa kering kepada fasa basah kerana hujan akan turun. Tiba-tiba kamu, wahai manusia, tidak mengalami fasa, iaitulah kehidupan lepas air
hujan turun, tanah mati mengalami kehidupan, dan hati kamu tidak mengalami kehidupan. Malang. Ini Allah bicara tentang Al-Quran mencetuskan pergerakan. Dan Allah ya raham Buya Hamka, subhanallah, memberikan satu ungkapan yang menarik ketika mentafsirkan, ketika berkongsi tadabbur beliau tentang ayat ini. Dengarkan ya. Beliau berkata begini, intisari Al-Quran akan membawa perubahan besar di atas muka bumi. Itu sememangnya telah berlaku, bukan bicara kosong. Orang-orang Badui, si pengembala unta, Al-Quran menjadikan mereka pahlawan-pahlawan agama. Itu kan pergerakan, tuan-puan sekalian. Daripada orang-orang Badui yang hanya fikirannya sekitar susu unta, daging unta, kulit unta, Al-Quran yang turun dalam bulan Ramadan telah menyebabkan mereka jadi pahlawan yang menyebarkan agama ke seluruh dunia, seumpama Umar Al-Khattab, Khalid Al-Walid dan Amru Al-As. Subhanallah. Ini kan pergerakan. Al-Quran menghasilkan pergerakan manusia dari satu titik yang hina kepada satu titik yang mulia. Dua buah kerajaan besar mempengaruhi timur dan barat, iaitulah Parsi dan Romawi, akhirnya tunduk pada kuasa Islam. Itu kan pergerakan, itu kan kemajuan. Daripada Madinah yang kecil, tetapi menawan Baitul Maqdis di bawah pimpinan Umar. Bumi yang besar telah dibelah oleh Al-Quran, bermaksud, ini huraian Buya Hamka. Menurut beliau lah, pandangan beliau, tadabbur beliau dan falsafah beliau. Bumi yang besar telah dibelah, qutti'at bihil ard. Tadabbur Buya Hamka adalah bermaksud kedaulatan jahiliyah telah hancur lebur. Orang yang telah mati, kullima bihil mauta. Tadabbur Buya Hamka adalah orang yang mati semangat dan cita-citanya kembali hidup. Fakir miskin, mustada'afin kembali dapat hidup dan bercakap hingga suara Bilal, suara Ibnu Mas'ud yang dikenali sebagai pengembala yang miskin telah didengari oleh dunia. Subhanallah. Kita tadi Bilal azan. Azan tu daripada Bilal. Bilal asal usul daripada seorang yang sangat miskin. Tetapi namanya hari ini dikumandangkan ya sampai hari kiamat sebagai Bilal yang mengazankan. Kemudian perkembangan kuasa Islam yang luar biasa dalam masa hanya setengah abad. Pergerakan, ada tema pergerakan di situ. Perkembangan kuasa Islam yang luar biasa dalam masa yang setengah abad amat mencengangkan ahli sejarah. Macam mana dalam tempoh tidak sampai 25 tahun Islam dapat menguasai tanah Romawi dengan jatuhnya Baitul Maqdis. Thomas Carlyle pernah mengatakan bahawa padang pasir Arab itu pernah menjadi mesin yang menggegarkan dunia disebabkan Al-Quran turun di sana. Sampai sekarang sudah 14 abad lamanya Al-Quran masih tetap dapat menggoncangkan dan mengalih gunung dan membelah bumi serta menyuruh orang yang telah mati quote in quote bercakap. Mereka telah lama mati. Maksudnya apa? Hati mereka mati. Tetapi apa berlaku kepada ahli-ahli sihir Firaun? Mereka punya hati mengalami kehidupan, lalu mereka bercakap, allamahul bayan. Mereka bercakap, membela kebenaran. Sampai, kalau suaranya jadi lemah dan kekuatannya tiada pada satu waktu, itu bukan salah Al-Quran, tetapi kesalahan orang yang membacanya. Kata Buya Hamka, hanya semata-mata membaca, tetapi isi kandungan tidak menimbulkan gerakan apa-apa dalam hati. Subhanallah. Itu yang ketiga, tuan-tuan, tema pergerakan. Kemudian, saya dah tak pilih mana-mana ayat. Saya nak tuan-tuan cari ya tema pergerakan dengan melihat surah sebelum Ar-Ra'du. Ustazah, perasan kan? Surah sebelum Ar-Ra'du adalah surah Yusuf. Yusuf. Ada tema pergerakan tak Ustazah? Kalau kita boleh sembanglah, saya pun ni kuliah keempat Ustazah. Masya-Allah. Jadi minyak punya tangki makin tak ada boleh exhausted.
Ustazah rasa ada tak tema pergerakan kalau Ustazah boleh kongsikan dalam surah Yusuf? Dalam surah Yusuf, bagi pandangan Ana lah, daripada Yusuf tu kecil lagi. Yes. Dan daripada Yusuf kecil, saat dia bermimpi tu, diceritakan kepada ayah dia. Dan selepas itu dia dicampakkan dalam perigi. Yes. Selepas itu pedagang tu jumpa Yusuf kan, lalu dijual kepada pedagang daripada Mesir kan. Maksudnya, dan dibawa ke Mesir. Ada dia pergerakan di situ, Ustaz. Yes. Itulah surah yang paling sempurna pada menunjukkan pergerakan hidup seorang nabi. Daripada kanak-kanak, ghulam, sampai menjadi Al-Aziz. InsyaAllah. Tuan-tuan tak jumpa cerita pergerakan usia dalam Al-Quran yang paling sempurna. Orang panggil kronologi. Tetapi kita namakan pergerakan usia. Dari kanak-kanak sampai kepada dewasa. Melainkan cerita sebelah sahaja surah Ar-Ra'du. Jiran surah Ar-Ra'du, Yusuf. Siapa yang susun surah ini kalau bukan yang maha bijaksana pada memahamkan kita, tolong bergerak. Jangan statik di satu tempat. Lakukan pergerakan kerana ia boleh menghasilkan kehidupan. Bahkan para ulama berbeza pandangan. Ar-Ra'du ni Makkiyah ke Madaniyah? Ulama terbelah kepada dua kamp. Ada kata Madaniyah, ada kata Makkiyah. Jadi khilaf itu sahaja sudah menunjukkan unsur pergerakan perpindahan. Sebab Makkiyah Mekah, Madaniyah Madinah. Maka fahamlah kita surah ini antara surah yang turun menjelang Nabi bergerak. Pergerakan menuju Yathrib. Ia akan mencetuskan rezeki kehidupan. Jadi Yusuf alaihissalam, surah itu sendiri menunjukkan pergerakan usia. Tetapi ia bukan sekadar pergerakan usia sahaja. Bahkan surah Yusuf menceritakan pergerakan sikap saudara-saudara Yusuf daripada zalim kepada menjadi orang yang bertaubat. Ambil masa kan? Ambil masa. 40 tahun baru berubah saudara-saudaraku. Macam guruh lah tuan-tuan. Tuan-tuan tidak boleh harap guruh itu akan terus kedengaran sebaik saja kilat sabung menyambung. Dia ada peraturan 30 second. Kalau anda dengar 30 saat sebelum 30 saat, anda dah dengar guruh, selepas nampak kilat, anda dalam bahaya, tolong bersembunyi. Tetapi kalau anda dengar bunyi guruh selepas 30 saat, anda berada di lokasi yang selamat. Jadi guruh ni takes time. Begitulah juga perubahan sikap saudara-saudara Yusuf. Jangan kita beranggapan saudara-saudara Yusuf ini jahat. Ya, memanglah cerita mereka itu jahat. Tetapi di awal. Di awal. Maka baca sampai habis. Ternyata mereka ahada asyara kaukaban. Mereka sujadan. Mereka bertaubat kepada Tuhan dan menerusi peranan tarbiyah Yusuf alaihissalam. Jadi adanya tema pergerakan walaupun mengambil masa. Macam tadi kita bicara tentang anak yang mengalami sifat OKU. It's okay. Bertenang. Anda belum nampak kehebatannya. Anda belum nampak kekuatannya. Jangan dibuli. Jangan dimangsa. Jangan diperlakukan sekehendak hati kita pada anak-anak yang kurang upaya ini. Allah anugerahkan mereka potensi. Tunggu. Begitulah saudara-saudara Yusuf. Memang mereka seperti serigala. Tetapi di hujung cerita mereka jadi pahlawan agama. Daripada mereka inilah lahirnya Al-Asbab. 12 kabilah yang majoriti mereka daripada keturunan nabi-nabi yang melahirkan Bani Israel. Dan lebih penting lagi, pergerakan potensi Yusuf. Pergerakan potensi Yusuf alaihi salam. Orang tak nampak Yusuf di awal cerita.
Orang remehkan Yusuf. Orang underestimate Yusuf alaihi salam. Orang humban Yusuf ke dalam telaga. Orang jual sebagai hamba. Orang fitnah Yusuf. Orang penjara Yusuf. Orang underestimate Yusuf alaihi salam. Sebab guruh kan lambat. Guruh kan lambat keluar potensinya. Tapi kau tunggu. Allah sebut namanya dalam surah Yusuf Latif. Fatir. Yusuf mengungkapkan nama Allah yang sangat maha Fatir, iaitulah yang membelah, idza sama'un fatarat, yang membelah untuk menghasilkan kehidupan. Kita takkan percaya macam mana di gelap-gelap telaga Allah munculkan potensi besar kepada bumi Mesir. Kafilah itu bukan hanya membawa Yusuf, mereka sedang membawa rencana Allah untuk adanya penyelamat Mesir lagi 40 tahun. Dan yang dibelah daripada kegelapan penjara selepas mimpi Raja Mesir adalah penyelamat Mesir. Jadi kita tak nampak langsung. Wa kanu fihi minaz zahidin. Orang bayar dengan harga yang murah untuk membeli Yusuf. Tetapi Allah tunjukkan macam mana potensi Yusuf alaihi salam adalah potensi yang kelihatan lemah di awalnya. Yang gilang gemilang, yang kilatnya adalah wa nahnu usbatun, kita 10 orang gagah perkasa, menonjol di situ. Dapat lihat waqala niswatun fil Madinah, macam mana orang-orang Mesir, orang-orang kenamaan Mesir boleh melakukan apa sahaja. Nampak gagah perkasa di situ, kebatilan. Tetapi mereka umpama buih, mereka akan bergerak dan mengalami kematian. Dan akan muncul kekuatan baru yang bernama Yusuf alaihi salam. Dan Yusuf telah memerintahkan saudara-saudaranya bergerak, bukan sekali, bukan 2 kali, bahkan bukan 3 kali. Baca separuh masa yang kedua surah Yusuf, 4 kali saudara-saudara Yusuf mengalami pergerakan dari Palestin, Mesir, Mesir, Palestin, Palestin, Mesir, dan berakhir dengan seluruh Bani Israel mengalami pergerakan hidup di Mesir. Subhanallah. Kemudian apa pula cerita surah selepas Ar-Ra'd? Surah Ibrahim. Cuba Ustazah teka, kalau Ustazah sudilah untuk berkongsi setakat dapatan Ustazah Nik Fatimah, ada tak tema pergerakan dalam surah Ibrahim? Nama surah itu sendiri adalah merujuk kepada satu orang nabi yang sangat besar kedudukannya dalam Islam. Nabi Ibrahim alaihi salam. Tuan-puan sekalian, ada tak cerita-cerita tentang pergerakan baginda? Ustazah ada pandangan? Dalam surah Ibrahim ada satu doa kan, doa Nabi Ibrahim. Betul. Rabbi ja'alni muqimas salat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Masya-Allah. Betul. Ini doa yang bukan sekadar doa ini sahaja yang Nabi Ibrahim ungkapkan, tetapi apa yang sudah dibuat usaha-usaha dia ke arah nak melahirkan zuriat yang muqimis salah ni. Itulah pergerakan. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Ketika Nabi Ibrahim melafazkan Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, itu adalah lafaz doa selepas baginda menjadi anbiya yang paling banyak berhijrah, yang paling banyak bermusafir, yang paling banyak kilometer pergerakan. Ibrahim alaihissalam mendapat gelaran dalam surah An-Nahl. Ya, Nabi Ibrahim adalah nabi yang mendapat gelaran dalam surah An-Nahl sebagai ummatan qanitan, ummah. Padahal nabi ni seorang tapi dapat gelaran ummat. Sebab apa? Ulama tafsirkan antaranya adalah dia pergi mana? Dia melahirkan generasi. Dia bergerak pergi mana? Dia beri manfaat macam Yusuf. Dia pergi Mesir, dicampak ke pulau, dia jadi pohon. Dicampak ke tanah, dia jadi pokok. Dicampak ke laut, menjadi pulau. Dicampak ke tanah, menjadi pohon. Sentiasa memberikan manfaat. Ibrahim alaihissalam pergi ke Makkah, lalu membina Masjidil Haram. Pergi ke Palestin, lalu membina Masjidil Aqsa. Dan di Masjidil Haram lahirnya bangsa Arab daripada Ismail, dan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di Masjidil Aqsa lahirnya para anbiya Bani Israel.
So di mana jua Nabi Ibrahim pergi, dia melahirkan umat. Dan Nabi pada malam Al-Isra, Nabi dijadikan berlaku padanya pergerakan kepada bangunan binaan Ibrahim minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladhi barakna haulah. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, surah Ibrahim duduk lepas surah Ar-Ra'du kerana bukan sekadar Nabi Ibrahim, tokoh yang banyak bergerak, berhijrah, bermusafir, tetapi tokoh yang sentuhannya walau seorang diri boleh menyebabkan pergerakan hati. Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun. Ibrahim alaihi salam punya metod dakwah tuan-tuan memang boleh menyebabkan kita insaf. Baginda mendapat gelaran bukan hanya Khalilullah, bahkan Hujjatuna. Kita kan biasa dengan gelaran Hujjatul Islam. Jadi bapa kepada Hujjatul Islam adalah Ibrahim alaihi salam. Bila kita mendengar khutbah Nabi Ibrahim, orang tidur akan bangun. Hati yang mati akan hidup. Setiap tutur bicara Nabi Ibrahim adalah tutur bicara yang mencetuskan pergerakan kepada hati kita. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu perkenalan. Saya buat seminar 6 jam untuk surah Ar-Ra'du. Jadi untuk 45 minit ni cukuplah. Kita sekadar dapat tema pergerakan tu pun dah cantik dah, insya-Allah. Ya. Terima kasih Ustazah, itu sahajalah daripada saya. Jazakallah khairan Ustaz untuk perkongsian tadi, masya-Allah. Ana pun tak sangka sebenarnya Ustaz nak kaitkan dengan surah sebelum dan selepas, masya-Allah. Dan apabila Ustaz suntik sikit, Ustaz sentuh sikit tu, oh kita baru perasan okey, boleh tengok surah sebelum tu tema yang sama dan surah selepas tu tema yang sama, masya-Allah. Dan Ustaz, mungkin kalau Ana boleh tambah sikit ataupun Ustaz boleh Barakallahu fiik. Ustaz boleh komen lah sikit kan. Ataupun inilah pandangan Ana, sebab ada dalam surah Ar-Ra'du ayat ke-17 ada satu perumpamaan kan tentang buih juga kan, yang disebutkan di dalam surah Ar-Ra'du ni. Betul. Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamal as-sailu zabadar rabiya. Kan? Masya-Allah. Dan dalam surah Ar-Ra'du ni, selain daripada ayat ni, ada tiga tempat Allah sebut tentang al-ma' di dalam surah Ar-Ra'du. Dan Ana tengok ayat pertama Allah sebut tentang air dalam surah ni adalah ayat keempat. Ayat ke-14 dan ayat 17. Dan kalau kita tengok ayat keempat tu, yusqa bima'in wahid kan. Yusqa bima'in wahid ni kalau kita baca dia disirami dengan air yang sama kan, macam tu. So Ana nak tanya pendapat Ustaz juga tentang kenapa Allah hadirkan tiga perkataan ni ataupun surah yang paling banyak lah yang menyebut tentang air kan, 3 kali Allah sebut tentang air. Dan jika kita nak kaitkan dengan tema tadi tu, Ana nampak pada perumpamaan dalam surah ni ayat ke-17 tu Allah sebut tentang yang mana ada buih yang mengalir kan, dan buih tersebut akan hilang. Macam itulah. So mungkin Ustaz boleh tambah ke, ataupun Ana pun tengah memahamkan lagi lah untuk kita nak kaitkan dengan tema pergerakan tadi tu. Terkadang pergerakan itu dia mengambil masa yang lama untuk sampai kepada matlamat yang kita mahukan. Ia guruh dan kilat dia berlaku dalam hanya beberapa saat, hujan akan menyusul hanya dalam beberapa minit, tetapi untuk munculnya tumbuh-tumbuhan hijau, untuk berlakunya pergerakan pada benih di dalam tanah yang disemai dan ditanam oleh petani, it takes time. Ia memerlukan kepada kesabaran. Ia memerlukan kepada masa yang bukan sehari dua. Jadi surah ini bakal mengajar para pendakwah sebagaimana ia telah mendidik sallallahu alaihi wasallam, jangan gopoh-gapah memetik buah. Jangan gopoh-gapah mahu memetik hasil. Kerana peraturan alam ini adalah untuk tumbuhan hijau muncul dengan buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat, ia perlukan masa, ya. Jadi kebenaran ini memang sifatnya seperti guruh, ia lambat.
kerana ada hikmah tertentu. Kerana ada hikmah tertentu. Tetapi jangan terpukau, jangan terpedaya dengan apa yang sementara. Orang panggil kesementaraan. Kilat itu memang memukau, tetapi jangan kita terpedaya dengan kilatan. Ya, sebagaimana buih pada ayat 17, ia memang di permukaan lautan. Ia memang di permukaan. Ia nampak gah di permukaan. Tetapi sekejap je tu dia akan hancur buih tersebut. Fayadhabu jufa. Yang berharganya adalah apa yang datang dari dasar. Yang mahal-mahal adalah lu'lu' dan marjan. Yang duduk di dalam itu, ia memerlukan masuk untuk kamu explore, kamu cari. Ya, jadi apa yang saya dapat bagi pandangan saya, bila Allah Subhanahu Wa Taala berbicara tentang ar-ra'du, ia mendidik kita untuk bersabar, untuk menunggu hasil. Ya, bertenang untuk menunggu apa selepas hujan. Yang penting, ya, apabila telah berlakunya guruh, guruh itu sebenarnya berkata hujan akan turun. Dan memang benar pun hujan akan turun. Tuan-tuan, Ustazah, guruh ni dengan Al-Quran ada persamaan. Guruh ni fenomena dengar. Fenomena dengar. Al-Quran adalah fenomena dengar. Dan bila guruh datang, mesti hujan akan muncul. Hujan akan muncul. Cuma beberapa masa perlu kita tunggu. Seolah-olah suara guruh yang menggerunkan itu sedang berbicara hujan akan turun. Dan ternyata hujan pun turun. Sebenarlah guruh ketika memberitahu hujan akan turun. Begitulah Al-Quran. Al-Quran dalam bicaranya tentang akhirat, ia pasti akan berlaku. Kerana yang mencipta guruh adalah yang menurunkan Al-Quran. Yang menurunkan Al-Quran adalah yang mencipta guruh. Dengan satu persamaan kita dengar. Jadi apa yang kita dengar, walaupun kita tak nampak depan mata, tapi tunggu. Ia akan menjelma sebagaimana hujan akan menjelma. Dan di hujung ni saya nak kita faham satu perkara. Guruh kilat, guruh hujan ni, adakah fenomena yang dihargai oleh kita pada waktu sekarang rakyat Malaysia? Kalau tiba-tiba kita dengar bunyi guruh, barangkali kita tak ada sebarang perasaan kecuali hujan nak turun dah. Kena balik awal, nanti jam. Itu sahaja. Kadang-kadang kita tidak dapat mengucapkan Alhamdulillah apabila kedengaran bunyi guruh. Kenapa? Sebab kita berada dalam sebuah negara khatulistiwa yang sentiasa guruh kedengaran, yang sentiasa hujan turun. Tetapi tuan-tuan, cuba bayangkan anda berada di sebuah negara namanya Mesir pada zaman 7 tahun, darab 365 hari, yang tidak pernah dalam 365 darab 7 darab 24 jam tidak pernah satu titik air turun di bumi Mesir. Apa perasaanmu bila 7 tahun tidak pernah turun satu titik air, tiba-tiba masuk tahun ke-8 kedengaran bunyi ar-ra'du. Apa perasaan? Perasaannya adalah Alhamdulillah, Allah akan turunkan hujan. Kita sangat perlukan air. Benarlah Yusuf alaihi salam yang sudah menyebut 7 tahun lepas, 8 tahun lepas, ini akan berlaku. Benarlah pesuruh Allah kerana beliau menerima wahyu. Begitulah Al-Quran. Apabila ia bicara tentang ini akan terjadi, kehidupan semula selepas kematian akan terjadi, ia pasti akan terjadi. Sebab tu surah Ar-Ra'du juga
bertemakan pembentangan tentang hakikat dan fakta kehidupan selepas kematian. Kerana ini kita dengar tapi kita tak nampak. Tetapi ia akan terjadi satu ketika nanti. Jadi tuan-tuan, terkadang ya kita tertanya-tanya, saya dah baca Quran, tapi Quran tak mengubah saya. Jadi apa patut saya buat? Saya kena ubah Quran ke? Quran tidak akan berubah. Yang perlu diubah adalah dirimu. Kita dah baca Quran, tapi saya tak berubahlah. Kenapa ya? Soalan yang sama. Saya dah dengar bunyi guru, tapi saya tak terasa apa-apa. Kenapa ya? Mungkin kamu kena bergerak pergi ke negara lain, namanya Afrika. Baru kamu akan hargai guru adalah sumber kehidupan. Kamu tak payah nak ubah guru, sebab guru adalah fenomena yang kamu tak boleh nak ubah. Ia adalah ketentuan Tuhan, bukan kamu. Tapi ubah posisi kamu. Bila kamu ubah posisi daripada Malaysia, kamu bergerak pergi ke Afrika, ataupun pergi ke negara-negara musim panas, masa tu baru kamu akan hargai apa yang kamu tidak hargai di Malaysia, iaitulah bunyi guru. Hanya kerana kamu kena pindah saja, ubah posisi kamu. Masa tu baru kamu akan faham apa makna alhamdulillah bila bunyi guru. Sama juga Al-Quran. Kenapa tak ubah saya? Maka tak perlu ubah Quran. Quran tak akan mengalami perubahan. Ubah posisi kamu. Ubah tanggapan yang kamu sudah cukup sempurna hidup segala-galanya. Tolong bergerak. Tolong lakukan perpindahan diri kamu daripada kesombongan kepada kehinaan, daripada rasa serba tahu kepada rasa jahil segala-galanya. Sebab itulah Al-Quran, benda nombor satu yang diperjuangkan adalah kamu kena ingat Quran turun. Quran turun daripada tempat yang tinggi sebab kamu di tempat yang rendah. Kamu tu rendah, kamu tu hina, kamu tu tak ada apa-apa. Semuanya Tuhan yang beri. Tanpa mindset kita berada di tempat yang rendah, tanpa mindset kita ini hina, tak ada apa-apa sebenarnya sebelum Allah tiupkan roh, tanpa mindset kita ni tak ada apa-apa, kita tak akan dapat kesan daripada Al-Quran. Quran hanya beri manfaat kepada orang yang sudah bergerak daripada fasa dia rasa dia serba suci, serba bersih, kepada dia rasa dia penuh dengan kotoran. Al-Quran bahkan memberikan dia kebersihan dan penyucian. So lakukan hijrah, baru Quran akan beri manfaat kepada kamu. Berhenti menyalahkan Al-Quran, salahkan dirimu. Ya, Quran tidak akan mengalami perubahan. Yang perlu berubah adalah dirimu. Yang perlu berubah adalah mindset dan tanggapanmu kepada Al-Quran. Berhenti beranggapan Al-Quran adalah kitab yang merawat sakit tubuh. Bila saya sakit saja baru saya nak baca. Berhenti beranggapan Al-Quran adalah tanggapan kitab yang meramal bencana alam. Lalu bila berlaku fenomena tertentu, cari nombor berapa, tarikhnya, ayat berapa. Berhenti beranggapan Al-Quran adalah kitab sejarah. Lalu apabila kita nak mengaji sejarah, kita cari ayat-ayat sejarah sahaja daripada Al-Quran. Al-Quran bukan sekadar kitab sains, di mana kita nak kaji angkasa lepas, kita pun buka Quran pada ayat angkasa lepas. Al-Quran, bak kata Syekh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi rahmatullah alaih, di dalamnya terkandung segala-galanya. Di dalamnya ada perubatan, di dalamnya ada sains, di dalamnya ada sejarah, di dalamnya ada ruqyah, di dalamnya ada segala-galanya. Fihi kulli syai', tafsil kulli syai'. Segala-galanya ada di situ. Maka kita akan memberikan penghargaan yang sewajarnya kepada Al-Quran. Jadi begitulah Ustazah serba sedikit saya punya penutup saya. Terima kasih banyak-banyak pada Mutiara Tadabbur. Jazakallah khairan Ustaz untuk perkongsian tadi. Masya Allah. Ada yang buat emotikon nangis Ustaz dekat ni kan. Masya Allah. Mungkin tersentuh dengan apa yang Ustaz beritahu tadi. Ana pun tak sangka hari ni Masya Allah dapat ilmu ni. Ilmu tentang surah Ar-Ra'du ni. Masya Allah. Sedap mengalir air mata kan. Ustaz sebut tentang Al-Quran tu. Kena ubah diri kita sebenarnya. Ubah cara kita lihat Al-Quran tu. Masya Allah. Jadi jazakallah khairan Ustaz. Semoga Allah merahmati Ustaz. Semoga Allah beri kekuatan lagi kepada Ustaz untuk berkongsi insya-Allah. Jadi kepada semua penonton, sebab saya tengok tadi tak ada soalan daripada penonton. Jadi insya-Allah semua memahami apa yang Ustaz
Ustaz sampaikan tadi. Cuba ada sedikit daripada Mutiara Tadabbur. Mungkin kita boleh dapatkan buku-buku Ustaz Syahari. Kami ada kongsikan link di ruangan komen insya-Allah. Jika ada nak dapatkan buku Ustaz Syahari, Kompas dan sebagainya. Dan juga kami Mutiara Tadabbur ada buat projek kebajikan semasa Ramadan ni, iaitu infak buku tajwid kepada madrasah tahfiz, dan juga kami buat infak kurma. Jadi kepada sesiapa tuan-tuan puan-puan yang ingin menyumbang, mungkin boleh menyumbang. InsyaAllah apa-apa update tentang projek ini kami akan update di Telegram Mutiara Tadabbur insyaAllah. Jadi boleh follow juga Telegram Mutiara Tadabbur. Dan juga yang menarik saya nak kongsikan juga, Ustaz Syahari merupakan panelis juga dalam Sekolah Penulisan Ramadan. Dan buat kali pertama Sekolah Penulisan Ramadan dia ketengahkan satu tema, iaitu menulis diri bernaratifkan tadabbur, tentang penulisan tentang naratif tadabbur Al-Quran. Jadi sesiapa peserta yang berminat untuk menyertai Sekolah Penulisan Ramadan nanti boleh daftar insya-Allah. Kami akan kongsi link juga di Telegram nanti insya-Allah kalau ada yang nak daftar. Dan tahun ni menampilkan Ustaz Syahari akan berkongsi tentang cara penulisan tadabbur Al-Quran ya Ustaz. Kita kadang-kadang kita rasa macam okey, kita ni layak ke nak menulis tentang tafsir, tentang tadabbur, refleksi. Jadi insya-Allah Ustaz akan kongsikan caranya macam mana kan kita nak menulis dan sebagainya insya-Allah. Dan kalau kita tengok buku-buku Ustaz pun penulisan Ustaz mudah difahami kan, mudah difahami. Alhamdulillah, bifadlillah. Jadi kita nak belajar daripada Ustaz macam mana Ustaz menulis daripada ayat Al-Quran, kita merujuk tafsir, dan bagaimana kita nak menulis tu supaya lebih ramai yang memahami dan sebagainya insya-Allah. Jadi sesiapa yang ingin join insya-Allah boleh daftar. Kemudian insya-Allah boleh daftar juga, ada juga Ustaz share rasanya di Facebook Ustaz, mungkin boleh daftar juga insya-Allah. Jadi saya rasa tak ada apa-apa dah daripada Mutiara Tadabbur. InsyaAllah next My Tadabbur Time insyaAllah bersama Ustaz Muin pada hari Ahad ini pukul 10 pagi insyaAllah. Jadi sekian saja daripada kami. Saya mohon maaf atas kekhilafan kekurangan pihak Mutiara Tadabbur sepanjang mengendalikan program ini. Bagi sesiapa yang belum masuk Telegram, nanti boleh masuk Telegram sebab kami akan bagi link rakaman di sana, ataupun jika ada nota-nota daripada My Tadabbur Time insya-Allah kami akan kongsikan di sana insya-Allah. Jadi kita tutup dulu majlis kita pada petang ini dengan suratul As dan tasbih kafarah. Okay, jazakallah khairan Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.